ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Syukur alhamdulillah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, saya dan tuan-tuan diberikan peluang sekali lagi untuk kita datang pada malam ini mendengar kisah yang berlaku di antara Nabi dengan ashabuhu, sahabat-sahabatnya, yang mana cerita ini dipetik atau diriwayatkan, diambil daripada hadis Nabi yang sahih. Penting kita mengetahui sumber asal daripada mana cerita yang kita dengar itu diambil, kerana kisah yang berkaitan dengan Nabi ini dia akan jadi hukum. Sumber agama tu penting kita ambil periksa, kerana kita bimbang cerita dan riwayat yang dinukilkan atau disampaikan itu riwayat yang dusta, yang bohong, yang palsu, yang tidak benar, tetapi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang akan kita dengar pada malam ini ialah cerita yang berlaku di antara Nabi dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Cerita tentang seorang sahabat yang namanya Jabir. Pak dia nama Abdullah. Mereka orang Ansar, orang Madinah, berasal daripada Ansar, penduduk Madinah. Kedua-dua mereka ialah sahabat Nabi. Pak dia Abdullah pun sahabat, dia Jabir pun sahabat. Bapa dia kita kenal lah, banyak cerita kita dengar. Bapa dia merupakan orang pertama yang terkorban di dalam peperangan Uhud. Jadi Jabir ni ada banyak cerita yang menarik. Dia di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Pasal itu kalau tuan-tuan belajar hadis atau dengar ustaz-ustaz baca hadis, kerap jugalah naik nama Jabir ni. Ada sahabat saya, salah seorang yang sekali mengaji dulu, nama dia Jabir. Nama dia Jabir. Mungkin ayah dia letak tu nak ambil berkat nama sahabat ni lah, Jabir bin Abdullah. Awalan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala
Kata Jabir, daripada Jabir bin Abdullah, Allah redha dia dan bapaknya, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Adalah aku ini bersama kuntu. Kuntu ni adalah aku. Maksudnya benda ni telah berlaku lah. Telah berlaku. Kana yakunu. Kuntu ma'an nabi. Dia telah pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di dalam suatu musafir. Dalam sebahagian riwayat dia kata perang. Perang yang dia pergi ni, yang disebut dalam cerita ini Zatul Riqaq. Perang tu nama Zatul Riqaq. Nanti bila-bila kita syarah cerita perang tu. Perang tu dinamakan perang Zatul Riqaq ni kerana sahabat cedera dan mereka terpaksa meletakkan tampalan-tampalan untuk tutup kecederaan mereka tu. Panjanglah ceritanya, nanti kita baca bila-bila. Tapi katanya mereka balik daripada peperangan tu lah. Fakuntu ala jamalin safalin. Kata Jabir, aku menunggang ala, dia duduk di atas jamal. Jamal Pak Tongko. Siapa dia Jamal Pak Tongko? Siapa dia Jamal Pak Tongko? Tak kenal? Jabir pun tak kenal. Jamal Pak Tongko pun tak kenal. Jamal Pak Tongko saudagar unta. Tengok Piramli letak nama pun pandai. Jamal mana Jamal? Unta. Jamal Pak Tongko saudagar unta. Kerana Jamal tu maksud dia unta. Jamalul Lail. Jamalul Lail. Apa makna Jamal? Jamalun Al-Lail, malam, unta malam. Ada riwayat, ada sejarah tentang nisbah cerita Jamalul Lail itu. Jadi Jamal ni maksudnya unta. Dia kata dia naik di atas seekor unta safalin, unta yang sudah tak larat, tua, mungkin unta yang sakit lah. Dia ni orang susah. Jadi orang susah ni kereta buruk. Macam tu lah. Dia macam tu lah. Dia orang susah. Dia tak ada duit. Bapak dia meninggal, tinggal hutang banyak, tinggal anak beranak, adik-beradik banyak. Sebab tu kita akan baca nanti kisah saya ingat kita dah baca kisah dia minta tolong Nabi untuk bayar hutang pak dia, yang mana Nabi doakan tamar itu jadi banyak. Itu cerita dia. Dia ni kira teruk lah, susah. Bukan B40, bawah B40 apa dia? Ada lagi bawah B40? Kan? Teruk lah, miskin. Innama huwa fi akhiril qaum. Oleh kerana unta dia tu dah tak larat, dah tua, dah uzur, dah sakit dan sebagainya, dia jadi last, akhiril qaum, duduk belakang sekali. Pelan ni, kereta pelan, tak boleh nak tekan dah. Bunyi merapak. Baik, kita sambung. Famarra bi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam marra yamurru. Marra artinya lintas, jalan. Marra artinya berjalan ataupun melintasi. Marartu, aku berjalan. Marra bi, Nabi ni dia lintah dekat aku ni, yang duk slow unta ni.
Nah, kan? Duk slow ni Nabi lalu. Nabi tanya, "Man hadha?" Siapa dia ni? Yang slow pelik ni. Kita pun kalau naik kereta orang slow, siapa dia ni? Amboi, tekanlah sikit. Kan? Qultu, aku pun jawablah, Jabir bin Abdullah. Nabi bila dia tanya, dia tak suka orang jawab saya. Pernah satu orang sahabat pi rumah Nabi. Dia ketuk pintu, dia bagi salam. Nabi tanya, "Man?" Siapa dia tu? Macam kita lah, orang duduk luar ni, siapa? Sahabat Nabi tadi dia jawab, "Ana." Saya. Dia tak habaq nama. Macam kita lah, macam saya sebut kan. Kita rasa kita bisa bersyarah nampak ni. Orang bila dia telefon, habaq siapa dia? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa tu? Buat tak kenal pula. Amboi. Hang siapa? Lain lah kalau tuanku telefon ke, menteri besar ke, Datuk Seri ke. Dia buat macam main. Kerja lain banyak lagi. Lepas tu berak anak lah, apa lah, baca kitab. Dia duk, hari-hari duk jumpa. Takkan tak cam. Cakap lah siapa dia. Saya lah. Saya, dia tanya saya. Siapa dia atas saya tu? Kita duk baru semalam jumpa di masjid. Tak habaq juga. Lagi kutuk telefon ni. Nabi bila sahabat kata ana, Nabi kata ana. Nabi kata, dia jawab saya. Nabi kata saya. Mana saya tu tak ada nama ke? Saya tu bukan nama. Nabi tanya, "Man tu siapa?" Habaqlah, "Saya Abdullah, saya Abu Bakar, saya." Habaq intro tu apa? Perkenal diri. Kan? Dia kata dia Jabir bin Abdullah. Qal, bila Nabi dah tahu, Nabi kata, Malaka ni maksudnya apa pasal? Laka ni apa kena dengan hang ni, awak yang slow ni. Pasal apa Jabir? Slow Dia pun jawab, dia kata, "Inni ala jamalin thufal." Dia kata, saya ni di atas unta safal. Unta yang dah tak larat. Tak boleh pi ya Rasulullah, unta ni kan. Pasal itu Nabi ni dia suruh kita cari kenderaan yang elok. Kan kita habaq dalam kuliah yang lepas, di antara kelebihan min as-sa'adah, as-sa'adah happiness, di antara min arba'ah, di antara 4 perkara yang menjadi rahsia bahagia ni, al-markab, kenderaan. So dia ni memang tak bahagia lah, slow. Bila Nabi dengar dia ala jamalin safal, dia duduk atas unta yang slow, yang tak boleh pi dah ni, memang tekan pun tak mau pi ya. Qal, Nabi pun tanya dia, "Ama'aka qadib?" Jabir, ada kayu tak? Qadib, ranting. Jabir, ada ranting kayu tak? Bawa mah? Naam. Qultu na'am. Aku kata ada Rasulullah. A'tini. Qala a'tini. A'tini. Bawa mah kayu tu. Fa'a'taituhu fadarabahu fadhajarah. Nabi pun ambil ranting kayu yang ada kat Jabir tu, fadarabahu, fa'a'taituhu, aku pun bagi dekat dia, fadarabahu, dia pun pukul. Jamal sufal tadi ni. Jamal yang apa?
yang tak larat tadi ni Nabi pukul habis. Fazajarahu, kena tibai tu, dia melompat tu. Kata Jabir, fakana min dhalikal makan min awalil qaum, daripada duduk paling akhiril qaum, duduk paling belakang, lepas kena tibai dengan Nabi tu, dia pacak kami duduk depan sekali. Yang ni yang kita panggil mukjizat Nabi ni. Tuan-tuan tak payah. Tuan-tuan tampak lagu mana pun dia tak lepi lah kan. Tapi abang ni Nabi bukan pukul saja, Nabi doa. Sekali saya baca dia punya pengajaran ni. Sambung. Kemudian Nabi kata, bi'ni. Dah unta tu dah laju dah cargah dah kena pukul dah. Ni dah. Nabi kata, jual kat aku. Patut Nabi offer masa tak larat tadi ni kan. Pasal masa tu kalau offer mungkin murah, ataupun mungkin Jabir kata ambil yang ni berkebah. Tapi dah cergah, dah laju, dah kuat dah. Nabi kata bi'ni. Jual. Nabi offer. Faqultu bal huwa lak ya Rasulullah. Tuan-tuan, kalau Nabi minta beli, tuan-tuan nak jual ke? Allah, tuan-tuan, ustaz kampung minta pun kita tak jual dah. Tambah Nabi minta. Dia gutulah hidup dia. Dia kata bal huwa lak. Bahkan Rasulullah, aku tak jual, ambil bal huwa laka ya Rasul, ambil Tapi Nabi ni dia bukan manusia yang jenis ambil kesempatan. Dia bukan manusia yang menggunakan kedudukan dia untuk exploit umat dia untuk kesenangan dia. Bolehlah dia nak kan. Kadang-kadang tu akal lebih kita ni. Bukanlah lagu Nabi. Nabi ni memang betul. Kita ni bahasa ya. Dia kata dia tahu kata kawan tu duk jual barang. Saya duk cari lama tak ada kata. Saya ada. Kan? Ambil ya. Tapi Nabi macam tu lah. Nabi kata bal bi'ni qad akhadtuhu bi 4 dananir wa laka dhahruhu ila al-Madinah. Nabi kata aku tak mau ambil saja. Ini kita kena belajar tuan-tuan. Kita kena ada maruh, kita kena ada pride. Barangkali sebahagian kita mungkin dia tolong kita lah, tapi janganlah sampai tiap-tiap kali nak makan free. Bayarlah. Jangan duk buat muka tak ada. Tak buat muka tebal. Betul lah. Kadang-kadang orang tak ambil, tapi kita bayar. Setengah orang dia bayar. Ataupun dia jangan biar dapat benda percuma. Nabi nak ajak sahabat, tak ada benda percuma. Hatta pada Nabi. Walaupun mereka memang nak bagi, tapi Nabi memang tak suka. Nabi akan, tuan-tuan baca dalam hadis-hadis Nabi, Nabi akan bayar. Tapi kalau dia pergi sekali-sekala, tak payah ambil duit lah. Betul orang tu? Kalau kerak ambil lah kan. Sebulan sekali dia pergi belanja lah. Tapi ustaz tu pun dah kata free, hari-hari dia pergi. Yang ni dia panggil pengajaran umum. Boleh? Okey. Boleh? Pas ni kena bayar. Nabi kata jual mai dekat aku 4 dinar. 4 dinar. Tapi walaka dhahruh ila al-Madinah, tapi engkau naiklah.
falamma danuna minal Madinah aqadtu artahilu qala aina turid. Jabir ni pun dia naik. Yang dalam sebahagian riwayat Jabir setuju jual, tapi dia buat syarat. Dia kata Rasulullah boleh beli, tapi saya buat syarat, saya serah bila sampai Madinah. Saya nak naik dulu. Boleh? Boleh. Kadang-kadang tuan-tuan jual, tuan-tuan ada syarat kan. Orang beli rumah. Okey, bank lulus. Bayar dah kat kita. Kita kata okey, tapi bagi saya duduk sampai saya dapat rumah baru. Atau bagi saya duduk sampai habis bulan ni. Boleh tak kita buat syarat? Dalam sebahagian hadis Nabi tak bagi. Tidak boleh jual beli dengan syarat. Tapi dalam hadis ni Jabir buat syarat, Nabi okey. Maksudnya tuan-tuan kalau buat syarat munasabah yang tidak bercanggah dengan kitab dan sunnah, boleh. Nah, boleh. Contoh kan, tuan-tuan jual apa-apa, tuan-tuan kata nanti saya tak bagi lagi hari ni, saya nak pakailah sehari 2 hari. Ataupun tuan-tuan kata ni saya nak beli ni tapi syarat sebih dulu. Boleh. Saya jadi beli, saya nak bayar duit ni tapi pi perbaik dulu yang rosak tu. Boleh. Kita letak syarat yang tidak mudarat ataupun tak bercanggah dengan kitab dan sunnah. Jabir kata tak apa Rasulullah, boleh, tapi saya nak pakai dulu. Madinah nanti saya pergi serah. Nabi pun setuju. Yang penting jual beli ni redha, tapi janganlah buat syarat melampau-lampau, syarat yang pelik-pelik. Kan tu tak boleh lah. Baik. Seterusnya kita sambung. Bila falamma danuna minal Madinati, bila dekat dengan Madinah, Jabir ni dia kalut. Daripada awal tadi dia kalut dah. Dia jadi kalut nak potong Nabi balik pergi Madinah. Nabi pun tengok dia kalut semacam. Nabi kata aina turid. Hang nak apa ni Jabir kalut pelik? Nak pergi mana? Kita tengok orang kalut, kita akan tanya pergi mana, betul tak? Yang hang kalut nak pergi mana? Qult. Itu dia tuan-tuan. Perasan tengok, kalau dia kalut dia, kawan-kawan pi musafir dengan kita, kalau dia kalut dia teka ya, ni pasal apa? Sahih bini dia WhatsApp suruh balik. Pantang mundur melainkan bini telefon. Dia duduk bersembang elok dengan kita, tak tahu dia pi jawab telefon. Dia kata aku nak balik ya. Awak, bini aku call. Aku kalau menteri besar call pun aku tak balik, tapi kalau bini aku call aku balik. Yang ni dia panggil apa? Suami misali. Suami apa? Misali, atau suami kena tambah tali. Dia kata yang ni dia panggil bentara guru. Kata Pak Ma'un. Kan? Pak Ma'un kata bentara guru. Baik. Dia kata, Jabir kata bila Nabi tanya, aina turid? Nak pergi mana Jabir yang kalut sangat ni? Dekat dah nak sampai. Dia kata, tazawwajtu imra'atan qad khala minha. Rasulullah, sebelum pi perang itu ni aku menikah. Orang baru menikah tuan-tuan. Faham ke? Faham. Pasal itu Nabi SAW dalam riwayat Muslim, Nabi kata apa? Bukanlah hadis ni, hadis lain. Nabi kata sesungguhnya as-safar kit'atun minal azab. Safar itu ialah sesuatu yang sepotong daripada azab. Bila kita travel ni, kita ni tuan-tuan tengok ada orang duk pergi bercuti kan, sehari 2 ni cuti sekolah ni, pergi sana pergi sini. As-safar kit'atun minal azab. Safar ini potongan daripada azab. Yamna'u ahadakum, dia menghalang kamu daripada apa? Makan, minum. Nabi habaq ni, bila kita musafir kita akan terganggu makan minum kita, betul tak? Terganggu apa lagi? Tidur.
Orang musafir mana tidur? Duduk atas jalan. Lepas tu bila main nak pergi berjalan, mana duduk lena? Kalau duduk lena situ, baik duduk rumah. Kan? Jadi kita orang travel ni tidur tak? Tak cukup. Pasal tu orang kata nak pergi bercuti, nak pergi berehat. Tak ada istilah berehat lah bercuti ni. Letih lagi ada. Pasal tu bila tuan-tuan balik bercuti, tuan-tuan segak ke tuan-tuan letih? Segak ke letih? Tapi masa nak pergi bercuti tu, ni nak pergi bercuti, nak pergi berehat sikit. Pergi makan angin sikit. Balik main letih. Baik tak payah pergi. Nampak? Yang keempat, dia menghalang kamu daripada makan, minum, tidur, dan safar ini menghalang kamu daripada syahwat. Sebab itu Nabi kata bila selesai sahaja urusan, ini untuk orang yang suka travel, bila selesai saja urusan, balik kepada keluarga kamu. Pasal apa kita kena balik pergi kat keluarga kita? Untuk mengelakkan kita daripada buat benda yang tak elok. Tapi kalau ada orang boleh tinggal bini lama-lama, pelik tak? Pelik tak? Pelik lah. Hari tu masa PKP tu, cakap dindin. Pasal tu Nabi SAW bila satu orang habis, Nabi kata apabila selesai urusan kamu, balik kepada keluarga kamu. Kerana dibimbangi bila kita jauh daripada keluarga, kita akan jatuh di dalam perkara yang terlarang. Tapi kalau satu orang boleh duduk jauh daripada bini, tak balik berbulan-bulan, lama, pelik rupa-rupanya dia ni songsang. Ada juga. So beware. Manusia kena ada pasangan. Nampak? Okey. Tang mana tadi? Dia kata aku telah menikah dengan satu orang wanita qad khala minha, yang mana dia telah bersendirian. Artinya apa? Dulu dia ada pasangan, dia tak ada. Artinya dia menikah dengan siapa? Janda. Qad khala, bahasa dia, sesungguhnya dia telah sunyi. Khala, dia telah duduk seorang. Dia menikah dengan janda. Fahalla jariyah tula'ibuha wa tula'ibuka. Bila Nabi dengar dia menikah dengan janda, Nabi respon. Nabi kata, Jabir, alangkah manisnya jika engkau berkahwin dengan anak dara. Jariyah ni anak dara. Bikrun ni anak dara. Kalau janda, thaibun. Jadi Nabi kata, pasal apa hang tak menikah dengan anak dara, Jabir? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Engkau boleh bermain-main dengannya dan dia boleh bermain-main dengan engkau. Jadi para ulama kata afdal, the first marriage, kita kahwin dengan virgin. Sebab dia tak boleh buat perbandingan. Dan dia dianggap apa? Macam kita lah. Tula'ibuha, bahasa Nabi, dia main dengan kau, kau main dengan dia. Kau bergurau dengan dia, dia bergurau dengan engkau. Apakah janda tak boleh bergurau? Boleh. Bukan maksud Nabi yang tu, maksud dia tak boleh buat perbandingan lah. The first husband dia, dunia akhirat, yang tu lah yang paling elok. Yang ni tuan-tuan saya tak payah syarah pun, tuan-tuan memang semua faham. Qultu, Nabi pun explain. Nabi kata, inna abi tufiya. Sesungguhnya Rasulullah dengar argument saya pasal apa saya pergi menikah dengan janda ni. Inna abi tufiya, sesungguhnya bapa saya Abdullah tu telah meninggal dunia. Wa taraka banat, dia tinggal anak perempuan ramai, adik-adik saya. Saya seorang je jantan. Fa aradtu an ankiha imra'ah qad jarrabat khala minha. Saya ni Rasulullah kahwin dengan satu orang perempuan yang telah jarrabat, yang telah ada pengalaman, yang telah teruji, yang telah berdikari.
untuk dia mengasuh dan mendidik, membantu saya bela adik-adik saya. Kita jangan duk buat tak ketahuan komen. Anak kita balik habaq, hang nak menikah dengan siapa kakak? Nak menikah dengan ni haji ni ataupun abang ni. Dia duda mak oi. Ada anak ada? Ada 6. Bini dia meninggal beranak itu ni. Hang nak pi menikah dengan dia, lepas tu hang nak pi belah hak 6 orang tu. Hang tak payah duk galah bewak. Hang tak payah duk pi jadi hamba dia menikah hang tu, dia nak perkena tu. Nak suruh hang belah anak dia. Yang ni orang agama cakap macam tu lah. Orang tak ada agama cakap macam tu lah. Patut dia mau sokong. Allah bagus hang pahala besar belah anak-anak yang tak ada ibu ni. Bukan anak yatim lah. Tapi kita punya pandangan, nilaian kita apa dah? Tak bagus. Sedangkan Nabi sokong. Artinya dia tak timbul soal mempergunakan. Dia tak timbul. Sebab tu kalau satu orang laki pergi kahwin dengan janda anak ramai, dia nak belah bagus. Demikian juga kadang-kadang anak dara dia pergi menikah dengan duda ada anak, dia nak tolong belah. Yang ni bukan nama dia galah bewok ke, ambil reba ke, cari penyakit tak. Yang ni nama dia apa? Orang yang beriman. Tapi jangan dia pergi ambil pak, dia pergi buang anak pula. Pun ada juga banyak cerita. Seperti dalam filem apa tu yang nikah kan, dia bawang merah, bawang putih apa tu semua. Tak apalah, yang pentingnya bagus. Niat tu Allah Ta'ala akan tolong. Nabi doa dekat dia, mudah-mudah Allah berkatlah. Nanti saya syarah. Baik, cuma kita nak perbetul orang Melayu duk kata tu. Duk apa ni? Kemudian Nabi kata macam inilah, fazalik falamma qadimnal madinata, bila kami sampai di Madinah, qala ya Bilal, bila dah sampai Madinah aku pun bawa pi unta. Nabi panggil, ya Bilal, iqdihi wa zidhu, fa'atahu 4 dananir wa zadahu qiratan. Bila aku bawa unta, Nabi panggil Bilal, bayar hutang kat dia. Maksudnya boleh beli dalam, dia panggil bai' bi thamanin ajil. Beli dengan hutang. Boleh tak? Beli kita tak bayar lagi, boleh tak? Nabi kan bayar lagi. Nabi bayar di mana? Beli di mana? Beli masa on the way nak balik. Bayar di mana? Di Madinah. Boleh tak tuan-tuan? Tapi kalau tuan-tuan pergi makan, jangan duk buat pasal pula. Kan? Bayar makan bayar. Yang ni tuan-tuan deal tak bayar lagi. Boleh tak? Ada orang tanya. Dia kata kalau kita beli cash, ini cerita lain. Kalau kita beli cash 300. Kalau kita beli ansuran bulanan, dia jadi 400 ke 5. Dia naik. Adakah yang tu dianggap riba? Tak. Yang tu tak riba. Sebab dia ada bai' taqsid. Dia panggil kos. Bila tuan-tuan beli cash, kos dia tak sama dengan beli hutang. Dia ada melibatkan kos value of time, masa. Jadi yang tu bukan pasal apa kita tak kata riba? Bukan kalau kata bayar lebih riba. Yang tu bukan hutang, yang tu apa? Yang tu jual apa? Jual beli. Pergi beli mesin basuh. Dia kata kalau cash 300, kalau nak bayar bulan 600. Saya bayar bulan lah kali sikit. Kita beli barang bukan hutang duit. Faham tak? Yang tuan-tuan duk pi buat pinjaman loan di bank tu beli apa? Beli apa? Tuan-tuan pi buat loan di bank tu,
personal loan. Cerita sikit lah. Tuan-tuan pergi buat personal loan di bank, tuan-tuan nak pinjam duit 100,000. Betul tak? Bayar balik berapa? 50. Jahanam bank tu. Pinjam 100,000, bayar balik 160. Contoh. Riba. Riba tak? Riba lah kalau pinjam 100, bayar 106. Lepas tu dia buat macam mana tak bagi riba? Kaya orang titi tuk bandar. Pasal apa? Tak tahu, kami mana pernah hutang-hutang. Semua cash. Cash and carry. Bank tu pun silap pula kami beli. Dia memang dengan titi tuk bandar. Nak mai tak sat pun duk selisih 3-4 lori dah mesin padi. Malam ni dia bayar lebih ya. Bila tuan-tuan pergi pinjam 100,000 di bank, kena bayar balik 160,000, yang tu nama riba kalau hutang duit. Macam mana dia buat tak bagi riba? Tuan-tuan masa sign tu memang tak pernah tanya, sign saja. Tuan-tuan bila pergi buat personal loan, dia akan tukar kepada jual beli. Saya biasa tanyalah, jual apa cik kat saya ni? Dia kata kalau ustaz nak memang kami jual. Saya sign loan, personal loan tu tanya jual apa? Dia jual kelapa sawit. Saya beli kelapa sawit. Tapi kelapa sawit tak tahulah duduk tang mana. Tuang kelapa sawit ke, minyak kelapa sawit ke, batang kelapa sawit saya tak tahulah. Tapi saya pergi beli tu kelapa sawit. Jadi saya dengan bank bukan hutang duit tapi jual beli. Panjanglah cerita dia. Saya jadi pemilik kelapa sawit. Baik. Jadi kita pergi pinjam tu dia panggil apa? Jual beli lah kan. Tak apa panjang cerita tapi saya nak habaq. Yang Nabi ni dia pergi bayar dekat Jabir di Madinah 4 apa? 4 apa? Dinar. Tapi Nabi ni bagus. Nabi dia kata dekat Bilal, Bilal ni dia punya Minister of Finance. Siapa dia yang tukang pegang duit Nabi? Bilal. Bilal bayar. Hang bayar 4 dinar, hang tambah sikit bagi lebih. Yang tu pun bukan riba. Pasal apa? Bukan Jabir yang minta, tapi Nabi yang nak. Tuan-tuan pinjam dekat bank usuk. Oleh kerana dia lah mudah kira. Bank usuk pinjam 300, dia pun bagi. Lepas tu ambil padi apa semua, pergi bayar. Ni saya bayar balik 300 duit bang usuk. Ni saya buat main ikan bakar sikit 3-4 ekor. Kau buat main udang ke apa. Hei! Hang bawa balik. Ni semua riba. 300 bayar 300. Tak. Kalau kita yang pembayar tu nak bagi hadiah lebih, yang tu tak riba. Yang ribanya kalau hang bayar hari Isnin 300, kalau hang bayar hari Jumaat 350, kalau hang bayar pula Jumaat depan 400. Hang mau ke tak? Hang mau ambil. Kalau hang tak mau, hang jangan ambil. Yang ni baru riba. Tapi kalau jangan duk buat hing. Yang kita pun yang dah bagi hutang ni buat hing, dia mai bayar kat kita 300. Lagu tu lah aku tak kaya sampai aku sudahlah tolong banyak dah, bagi banyak tu, depa bagi balik banyak tu. Kira Allah Taala bayar esok tak tahulah sampai bila depa nak buat perangai lagu ni. Dia duk tok-tek seorang dia. Kita baru balik ambil nyok pandan. Tak apalah Bang Uzuk, ada 4-5 biji nyok pandan ambil lah. Berapa ringgit? Tak payah bayar lah, dah tolong saya. Yang tu syubhah tu. Pasal dia duk kenen tu. Dia macam duk hinan, tak ganti-ganti saja. Tapi kalau kita, pasal tu dalam Quran dia suruh kita sunnahnya apa? Bayar lebih. Tapi jangan kawan yang bagi tu jangan duk pi syarat. Kalau tidak dia jadi riba. Jadi Nabi ni dia bukan bayar setuju 4 dinar, hutang 4 dinar, beli barang 4 dinar, tapi Nabi bayar 4 dinar wa qiratan. Kata Jabir, la tufariquni ziyadah Rasulullah falam yakun qirat yufariqu jirab. Jabir bin Nabi kata yang 4 dinar tu aku guna, tapi yang lebih, yang 4-5 ringgit lebih tu aku tak pernah guna, aku simpan
ambil berkat buat ibu duit. Saya lah guna istilah ibu duit tu. Pernah tak tuan-tuan orang bagi duit tuan-tuan simpan, sayang nak guna? Saya ada lah, pasal memang tak ada cerah lah. Tak ada nak simpan-simpan lah. Tapi Jabir kata, Nabi bagi 4 dinar yang bayar hutang beli unta tu, aku ambil aku guna. Tapi yang Nabi hadiah ni, yang ni aku simpan buh dalam pakit, tak pernah aku tinggal. La tufariquni. Tahu apa jadi? Duit tak pernah putus, Jabir kata. Tapi yang ni Nabi lah, tuan-tuan jangan duk buat perangai ni, pergi duk buat. Kadang-kadang ada orang besar bagi, macam contoh Tok Guru bagi, dia rasa besar rahmat, walaupun RM5 Tok Guru dah ambil RM5, dia sayang lah, dia simpan. Dia kata duit ni aku tak guna, duit ni ada orang istimewa bagi, yang macam tu lah. Tapi dan 2 minggu istimewa, lepas tu cerah. Cuma duit tu hilang, kata Jabir, lah kali hilang dalam peperangan Harrah. Duit tu hilang, duit yang Nabi bagi tu. Dia sayang benda Nabi bagi tu. Okey, tak apa, sambung. Okey, baik, habislah cerita tu. Cerita tu. Okey, dalam sambungan yang lain dia kata apa? Yang ni sambungan yang lain. Sambungan yang lain dia kata, apabila sampai di Madinah, faji'na ilal masjid fawajadtuhu ala babil masjid qal al-an qadimta. Dia kata bila kami sampai, kami pergi masjid dulu. Nabi pergi masjid dulu. Lepas Nabi pergi masjid, Nabi SAW duduk di masjid semayang sunat. Lepas tu Nabi SAW jumpa dengan aku, dia suruh Bilal bayar. Nampak? Lepas tu dia nak bagi unta tu dekat Nabi. Nabi kata, Jabir, tak payahlah. Unta tu pun dia kata apa? Al-an yaruddu alayya al-jamal. Nabi kata apa ni, Jabir, hang ambil lah unta tu. Duit tadi pun ambil. Nabi saja. Pertama, Nabi tak mau ajak percuma. Yang kedua, Nabi tak mau pengguna kedudukan dia. Yang ketiga dia, Nabi nak tolong Jabir pasal dia tahu Jabir susah. Kalau dia ambil unta tu, Jabir dah tak ada unta dah. Bagi. Jadi kita kadang-kadang macam tu lah, bayar. Bila nak hantar? Nanti saya abang hantar lah. Tak abang baik aku sudah. Memang dia tak mau ambil pun. Jangan tuan-tuan tak hantar pasal dia. Kalau dia habaq macam tu tak apalah. Bila saya nak pergi hantar motor ni, saya habaq pergi lah. Tapi dia 10 kali habaq, tuan-tuan yang tak mau hantar pula. Yang tu tak boleh lah. Baik, apakah pengajaran hadis ni? Banyak. Sempat lagi masa, kita ambil sikit pengajaran hadis ni. Pengajaran yang pertama, pengajaran ni diletakkan oleh Al-Imamul Bukhari. Pengajaran yang pertama dia kata apa? Dia kata berdasarkan hadis ini, Al-Imamul Bukhari dia letakkan hadis ni di dalam kitab Sahih Bukhari di bawah 18 bab. Tu dia. Hadis yang kita baca ni ada 18 tempat. Ada 18 bab Bukhari buat. Maksudnya ada pengajaran. Pengajaran yang pertama, Al-Imamul Bukhari kata hadis ni mengajar kita apabila sampai daripada musafir, kita disunatkan untuk salat 2 rakaat. Nampak? Azan Tok Bilal. Sekejap lagi kita sambung pengajaran.
Okey. Pengajaran yang pertama tadi, adanya salat sunat selepas kita balik daripada musafir. Kerana dalam hadis Jabir tadi ni ada tambahan, dia kata as-sala idza qadima min safar. Ini Bukhari letak bab as-salah, sembahyang apabila balik daripada musafir. Balik daripada musafir. Baik. Selain daripada kita hadis ni juga dia ajak kita, Nabi SAW ni bila dia balik daripada musafir, dia akan buat apa selain daripada sembahyang? Buat kenduri. Bagus. Balik daripada musafir, sunnah kita buat kenduri. Kita buat kenduri. Balik daripada musafir, sama ada balik daripada mana-mana perjalanan yang jauh, kita buat. Tapi orang kita, dia buat sebelum pi. Balik pada Madinah, Mekah, balik pada haji, buat kenduri. Balik daripada umrah, buat kenduri. Nama dia An-Naqi'ah. Kenduri itu nama An-Naqi'ah. Apa dia An-Naqi'ah ni? Kenduri balik daripada musafir. Balik pada haji, balik pada umrah, buat kenduri. Sunnah. Yang sebelum pi tu tak ada sunnah. Tapi nak buat, baguslah. Kenduri ni buat kerak, baguslah. Kita kenyang kan. Cuma yang pi tu tak ada. Nabi tak buat. Balik Nabi buat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah nahara jazuran au baqaratan. Hadis rawahul Bukhari. Bahwasanya Rasulullah ini apabila sampai di Madinah, baginda akan sembelih unta ataupun lembu. Bukhari letakkan hadis ni di bawah bab kenduri selepas balik daripada musafir. Ibnu Umar apabila sampai ke rumahnya selepas balik daripada musafir, Abdullah Ibnu Umar akan bagi makan kepada orang yang datang ke rumahnya. Nampak? Ibnu Umar ni bila dia balik, orang main rumah dia ada jamu makan. Nampak? Tapi kalau kita balik main Mekah, orang jamu apa? Ayak zam-zam dengan kacang putih. Itu bukan sunnah. Bersunnah lah juga. Tapi sunnahnya buat kenduri, jamu, bagi puas-puas sikit. Jadi kita lepas ni kalau dengar orang balik musafir, kita pergi. Kan? Saya pun insya-Allah. Apa dia? Nak buat kenduri, tapi nak cari masa. Kalut sikit. Nanti saya panggil tuan-tuan. Saya tahu ni mana ni, sunnah tak buat lagi ni. Tapi kita akan buat. Cuma belum sampai waktu. Baik. Yang pertama tuan-tuan, saya sebut sikit aqiqah. Aqiqah sunnah pada hari yang ketujuh. Walau bagaimanapun, di kalangan fuqaha, mereka kata dia bergantung kepada kelapangan ayah tersebutlah, keluarga tersebut. Sunat dia buat pada bila-bila masa. Di kalangan para fuqaha juga kata sunat itu hatta sampai dia baligh. Artinya boleh buat lagi mana dia tak baligh, lepas daripada tu boleh buat tapi tak disunatkan lagi. Sebab itu akikah ni sampai ketua boleh buat tapi sudah tidak disunatkan. Adapun hari yang ke-14, hari yang ke-21 di atas qaul ulama, bukan di atas nas. Dalil tak ada, tapi cuma pandangan kita kalau tak boleh 7 pi 14, 21. Dia sunnah dibuat sebab kita nak bebaskan daripada gadaian. Jadi bila dia ada kelapangan, sebahagian orang Melayu lagi karut. Pasal apa tak buat? Kalau dia kata saya tak ada masa ni, sibuk urusan, tak boleh. Saya tunggu pusat luruh. Nak buat apa? Kabu cicah ke? Tak ada juga kaitan. Tapi yang ni balik pada Mekah ni boleh buat lah. Balik pada mana pun boleh buat lah. Janji balik selamat lah. Kalau balik mati, kena ya arwah. Apa payah kan? Semua boleh. Baik.
Yang seterusnya, hadis ni juga mengajar kita supaya apa? Husnul qada. Apabila kita nak bayar hutang, kita bayar bagi lebih daripada jumlah yang kita hutang. Itu yang dilakukan oleh Nabi kepada Jabir dan menjadi suatu sunnah yang elok. Nampak? Baik, yang berikutnya, apa dia lagi dia kata? Seterusnya, bolehnya jual beli tawar menawar. Nabi tawar menawar, artinya dalam jual beli boleh tawar menawar. Jabir dengan Nabi depa duk lawan apa? Tawar menawar. Jadi tak salah kalau tuan-tuan kata, cuma yang salahnya apa dia? Saya pergi jual dekat satu orang, tiba-tiba mai satu orang lagi, dia pergi letak harga tinggi. Dia telah pakat dengan saya nak tekan kawan yang betul-betul nak beli. Yang ni haram. Bai' najash. Sat lagi hamai. Dulu rumah sewa, kita nak sewa satu rumah di Kuala Lumpur, Chinese. Elok kita masuk, kita duk runding harga. Tak tahu celah mana yang tadi tak ada siapa nak mai satu kereta couple. Tergedik-gedik nak ambil rumah tu juga. Bila kita sembang dengan jiran sebelah, dia kata pasangan ni memang waktu kami nak sewa pun depa ni mai. Tak tahulah berapa rumah depa nak duduk. Artinya apa? Dia telah buat satu pakatan untuk nak tekan harga supaya kita jadi. Tawar menawar tu supaya kita, berapa dia nak ambil? 20, bagi saya 30. Dia tak mau beli pun, tapi dia pakat untuk nak. Sat lagi bila kawan tu kata tak apalah, bagi saya 25, RM5 ambil kat hang. Sebagai apa? Pelakon tambahan. Yang ni tak guna, yang ni tak boleh. Tapi kalau tawar menawar dalam apa, terbuka, open market, semua orang masuk dengan niat nak beli, tak apa. Bid dalam Islam boleh. Kan? Tawar menawar berdasarkan hadis ni kan. Bid tu tawar menawar lah. Baik, seterusnya, tadi kita kata dah bolehnya syarat dalam jual beli, iaitu Jabir mensyaratkan dia sampai Madinah baru dia bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ni juga mengajar kita apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita balik ke rumah secara terkejut. Bila kita balik daripada musafir, Nabi tak bagi Jabir topa terus. Jadi kita bila nak balik sampai ke rumah, sunat kita telefon dulu. Kalau dulu tak ada telefon, dulu mereka akan berhenti di satu tempat luar daripada Madinah. Nabi akan berhenti di situ, hantar satu orang utusan pergi bagi tahu dekat semua bini-bini yang ada di rumah tu, hampa ready, laki hampa nak balik dah. Nabi tak bagi malam-malam pergi duk. Jemuan mana mai pula ni? Kan? Tak boleh. Bahkan ada bab di mana isteri bila dengar suami nak balik ni, ulama fiqh bincang ni, hendaklah mereka mensiapkan diri, mencukur bulu ari-ari. Ada disebut ni. Pesolek dan sebagainya. Kan? Jangan sampai laki balik, aku bela burung, aku tak bela kelawar. Betul. Faham? So tak boleh balik mengejut. Ada setengah dia dah buat surprise. Tak boleh, tak kena dengan sunnah. Abang nak balik, abang tak jadi balik ni. Abang kena tambah lagi sehari. Akhirnya dia nak buat surprise. Dia balik-balik, dia yang terkejut. Pasal apa? Ada abang lain dalam tu. Faham tak? Lah ni tuan-tuan, dunia kalut lah, mengaji lah elok-elok. Sibuk macam mana pun bawa lah bini mai. Kalau bini tak bawa mai, kita baliklah pergi ajak bini. Suruhlah buka live ni duk ada. Saya ni tuan-tuan tak larat dengar dah. Telinga ni naik benanah dah. Cerita macam-macam. Skandal sana, suami ada skandal, isteri ada skandal. Yang suami pula kalau skandal dengan perempuan tak apa pula, suami pula skandal dengan lelaki. Macam mana kita nak solve ni?
Bini-bini ni kita tak nafikan dalam dunia hari ni mereka keluar pergi bekerja. Bila keluar pergi bekerja, mereka akan berjumpa dengan rakan sekerja. Macam-macam tuan-tuan. Saya nak cerita kalau kita nak bongkar macam-macam ni skandal tempat kerja ni. Laki orang nak jadi macam laki dia, bini orang jadi macam bini dia. Pasal apa? Yang ni tuan-tuan bukan benda yang ni, bukan benda secret dah. Terbuka dah. So hati-hati ya. Kan? Kalau kita tengok ni agama kita ni tahu ada halal haram. Tuan-tuan tahu orang putih dulu buat apa? Tuan-tuan tengok tak orang putih? Bila depa nak pergi perang, depa buat apa kat bini depa? Cuba tuan-tuan tengok. Depa buat cawat besi. Ni ada di muzium. Ada di muzium. Depa buh cawat besi tu kat bini depa, depa kunci. Kunci tu depa bawa. Pasal apa? Depa tak ada agama. Depa tak ada halal haram. Jadi macam mana? Kita ni tuan-tuan orang Islam ni kena ingat, kita ada agama. Kita ada halal haram. Kita ada batasan. Kita ada hak macam mana nak bergaul. Jagalah elok-elok. Pasal tu kalau kita tak bagi agama kat bini kita, kadang-kadang tuan-tuan boleh bawa bini pi rata. Saya nak ambil kata sikit. Bawa bini pi rata, bagi kemewahan, tak bagi didikan, tak bagi asuhan. Bini rosak, anak-anak rosak. Pasal apa? Pasal kita hamburkan dengan kemewahan. Akhirnya bini kita lingkup, anak kita lingkup. Kita duk seronok. Pasal apa? Pasal mereka mewah tapi mereka tak ada agama. Itu salah siapa? Jadi jangan kita blame pasangan kita. Kita sebagai kepala keluarga, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tu pun ada di kita. Baik. So dalam hadis ni juga kita kena habaq kat bini kita, kata kita nak pergi balik. Jangan duk buat terkejut, terkempak. Baik, berikutnya dia kata apa lagi? Hadis ni juga hadis ni juga yang ni Nabi bila dia ada tambahan tau. Bila Jabir bagi tahu Rasulullah dia kahwin. Dia nak balik ni. Kan tadi Nabi kata, "Aina turid?" Pasal apa hang kalut sangat? Dia kata, "Tazawwajtu, aku dah menikah." Tu yang aku kalut nak balik ni. Tu dia nak minta izin, boleh tak aku nak potong Rasulullah? Rasulullah kata tak apa-apa ya. Bila dengar dia kahwin, Rasulullah kata apa? Yang ni tuan-tuan dengar, yang kahwin dah, yang tak kahwin tak dengar. Nabi kata al-kais, al-kais. Ni melawak orang jantan. Melawak orang jantan. Al-kais, al-kais. Jabir, bagi boleh anak cepat. Nabi bahasa al-kais, kais. Al-kais ni cerdik. Jabir, bagi cerdik. Artinya kadang-kadang orang kita ni dia sensitif. Anak ni tak apalah kita tanya, bukanlah salah. Nabi bila dengar Jabir kahwin, Nabi kata al-kais, Jabir, al-kais, kais. Jabir, tunjuk sikit bagi cerdik, pandai sikit Jabir, bagi ada anak cepat. Bukhari letak tajuk galakkan kempen bagi motivasi pasangan kahwin ni dapat anak. Boleh. Nabi pun kata al-kais, kais ya Jabir. Bagi cerdik sikit Jabir, bagi dapat anak cepat. Baik, berikutnya. Dan banyak lagi lah, saya ambil sikit lagi lah. Dan hadis ni juga menunjukkan bahawa kata Al-Imamul Bukhari pada menyatakan isteri membantu suami dalam menguruskan anak-anak. Ini orang perempuan tanggungjawab dia menguruskan anak-anak. Suami keluar pergi cari makan, pergi kerja, isteri kena urus. Pasal itu Jabir kata tadi dia kahwin pasal apa? Pasal nak suruh. Nabi tak kata pula Jabir bagi tahu dia kahwin dengan perempuan tu pasal nak suruh jaga adik-adik dia. Nabi tak kata pula lagu pakar motivasi kata, Jabir, layanlah isteri seperti bidadari. Jangan bagi bini kita buat apa. Biar kita buat semua. Suruh bini kita duduk sengap saja. Nabi tak kata lagu tu. Nabi kata betul, bagus. Suruh bini buat kerja tolong. Setengah-setengah penceramah motivasi ini dia ceramah lain tuan-tuan. Layanlah isteri seperti bidadari. Bagilah dia duduk saja, tangannya beri kena sabun sikit pun, kalau boleh makan suap ke mulut, elok.
Kan nampak? Yang ni tak ada. Isteri dia kena aunul mar'ah, kena tolong. Aunul mar'ah, tolongnya seorang isteri suami dia. Baik, banyaklah lagi kalau kita nak ambil dalam hadis-hadis Nabi SAW ni kan. Tapi cukup setakat itu dahulu. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Allah redha dia dan bapaknya, kisah unta dia yang sakit, kisah Nabi beli unta dia, kisah Nabi bayar hutang dia, kisah Nabi kempen dia dan sebagainya, kisah dia menikah dengan janda. Banyak pengajaran yang boleh kita petik pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan jadikan sejarah dan kisah ini sebagai pedoman dan panduan dalam melayari kehidupan di dunia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.